رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Manusia akan berada di padang mahsyar mengikut kadar amalan masing-masing. Begitu juga kepada mereka tenggelam di dalam peluh, juga mengikut kadar amalan masing-masing. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Miqdad bin Aswad menjelaskan, katanya, manusia berada di padang mahsyar mengikut kadar kedudukan amalan masing-masing yang dipersembahkan di atas dunia. Jadi kita masih lagi membincangkan tentang masalah suasana yang berlaku pada hari akhirat, iaitu setelah manusia dibangunkan, dibangkitkan daripada alam kubur. Jadi kedudukan manusia apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang kita selalu baca tu, wa ilaina turja'un wa ilaina yurja'un, kepada kami kamu dikembalikan. Jadi bila kita kembali bertemu dengan Allah taala, dihimpunkan seluruh manusia di padang mahsyar mengikut keadaan amalan masing-masing. Ada di kalangan mereka yang peluh sampai ke tumit, ada yang sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke paha, sampai yang atas sekali sampai ke hidung. Peluh mereka kerana takut gerung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keadaan manusia melalui titian siratal mustaqim. Ada yang selaju kilat, ada yang sebagaimana burung terbang, ada kelajuan seperti kuda yang berlari, ada yang merangkak nak melepasi titian siratal mustaqim yang di depannya syurga, di bawahnya neraka. Dan disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada penyakut daripada besi pula yang akan tarik kaki manusia. Kalau sempat dicakut, dia tarik masuk dalam neraka. Ikut keadaan amalan kita masing-masing. Kalau nak laju ketika melintasi titian siratal mustaqim, maka perbaikilah amalan kita, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Perbetulkan ibadat. Kita dah buat ibadat, cuma perbetulkan berdasarkan kepada amalan yang diajar oleh Nabi SAW, dan perbanyakkan. Di samping kita memperbetulkan, perbanyakkan ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala buka peluang yang begitu besar, begitu luas untuk kita menimba pahala sebanyak mungkin di dalam bulan Ramadan ini. Okey, terus. Katanya, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عمرو فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين. قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرض، فمنهم من يكون إلى قعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الأرق إلجاما. قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. Maksudnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari akan didekatkan kepada manusia sehingga jarak mereka dengan matahari itu adalah satu batu. Dalam hadisnya menyebut jarak matahari dengan manusia satu batu. Yang kita duk dengar dulu satu sejengkal daripada kepala kan. Yang tu tak ada hadis. Yang ada hadisnya satu batu. Oh, sejengkal ni hancur lah. Hak atas dunia begitu jauh pun panas kan. Hak kita duk dengar kecil-kecil dulu, matahari di akhirat esok sejengkal dengan kepala manusia. Tuan-tuan pernah dengar tak hadis ni? Bukan hadis lah, maknanya cerita. Orang tua-tua dulu cerita. Tapi yang ada dalam hadisnya, kadar tu jarak dia. Okey, terus. Salim bin Amir menyatakan, aku tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan satu batu itu. Adakah jarak di bumi atau batu yang digunakan untuk mencelak mata? Katanya, ketika itu manusia akan tenggelam dalam peluh masing-masing mengikut kadar amalan mereka. Ada yang tenggelam setakat kedua-dua belah buku laginya, ada yang tenggelam setakat kedua-dua lututnya, ada yang tenggelam sehingga ke halqum, ada yang tenggelam seluruh badan dengan peluh. Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangan baginda ke arah mulutnya. Manusia yang pertama diberikan pakaian ialah Nabi Ibrahim AS.
terdapat beberapa orang lelaki dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang dibawa ke arah neraka. Mereka adalah dalam kalangan para pengikut Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka telah berubah agama Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ana faradukum 'alal haudi, thumma qala la yadulanna rijalun 'an haudi kama yadulul ba'ir ad-dallu fa unadihim ala halummu fayuqal innahum qad baddalu ba'daka wa lam yazalu yarji'una ala a'qabihim fa aqulu ala suhfat." Maksudnya, aku akan menunggu anda sekalian di telaga. Kemudian beberapa orang lelaki dihalau daripada telagaku, sebagaimana unta yang sesat dihalau. Aku memanggil mereka, "Ayuh kemari." Ketika itu dikatakan, sesungguhnya mereka telah berubah agama selepas daripada kewafatan Tuhan. Mereka sentiasa mundur ke belakang. Ketika itu aku berkata, "Jauhilah, jauhilah." Menurut Ibnu Katsir, di padang mahsyar manusia terbahagi kepada 3 golongan, iaitu satu golongan berada di sebelah kanan arasy. Mereka adalah golongan yang diberikan buku catatan amalan menerusi tangan kanan. Mereka adalah ahli syurga. Satu golongan berada di sebelah kiri arasy. Mereka diberikan suratan amalan menerusi tangan kiri. Mereka adalah ahli neraka. Golongan ketiga ialah golongan yang diberikan keistimewaan berada di hadapan arasy, di mana kedudukan mereka sedikit daripada golongan ashabul yamin, tetapi lebih tinggi daripada ashabul yamin. Mereka ialah para rasul, nabi, orang-orang siddiqin dan juga orang-orang yang mati syahid. Keadaan manusia ketika berjalan adalah berbeza antara satu sama lain. Ada yang berkenderaan, berjalan kaki, buta, pekak dan berjalan di atas muka sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Tadi kita telah membaca tentang penjelasan kedudukan manusia berjalan ada di kalangan mereka dalam keadaan buta, ada yang pekak, berjalan dengan muka. Kerana apa? Sebab mereka telah menolak ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat ini, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Banyak kan peringatan Al-Quran, peringatan demi peringatan, nasihat demi nasihat, teguran demi teguran datang daripada Quran, datang daripada Allah. Manusia berpaling. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dada, susah hati, tak tenteram, gelisah, sebab berpaling dengan peringatan Allah, lari daripada petunjuk Al-Quran. Wa nahsyuruhu, bukan sahaja mereka melalui keadaan sempit hidup di atas dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berjalan di padang mahsyar dalam keadaan buta, tak nampak. Lalu mereka tanya Allah Ta'ala, qala rabbi lima hasyaratani a'ma, wahai Tuhanku, mengapa kamu bangkitkan aku di dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, di dunia dulu aku celik, mata terang, nampak. Tiba-tiba di akhirat ni Allah Ta'ala bangkitkan, berada di dalam keadaan buta, berjalan di padang mahsyar. Kenapa buat macam ni kat aku, ya Allah? Atas dunia dulu aku celik, ya terang mata aku. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Allah Ta'ala kata, kadzalika atatka ayatuna, yang demikian itu telah datang akan engkau oleh ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu lupa, kamu tak endah, kamu abaikan, kamu tak ikut peringatan-peringatan yang datang daripada ayat kami. Wa kadzalikal yauma tunsa,
Dan yang demikian itu pada hari ini kamu dilupakan. Allah Ta'ala tak layan lah. Sebab apa? Dulu dia tak heran Allah Ta'ala bagi peringatan, bagi nasihat, berbagai peringatan ada dalam Quran tu. Macam-macam ayat dibaca, dia buat pekak telinga je. Dia tak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi dia dibangkitkan di akhirat nanti di dalam keadaan buta mata, dan dia dilupakan oleh Allah. Sebahagian daripada pendapat menjadikan ayat ini sebagai dalil orang yang pernah menghafal Al-Quran, dia telah ingat Al-Quran, tiba-tiba lupa, hukum dia berdosa dan haram. Sebab dia kata di sini, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu telah datang akan engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, maka engkau lupa akannya. Sebahagian daripada pendapat, siapa yang pernah ingat Al-Quran tiba-tiba lupa, hukum dia haram, berdosa berdasarkan pada ayat ini. Sebab itu dulu-dulu orang tak wani nak hafal Al-Quran, takut lupa berdosa, hukum dia haram. Sebenarnya ayat ini untuk orang kafir. Ayat ini untuk orang kafir yang tak layan ayat-ayat Allah. Dan saya pernah dengar lah orang duk hurai tak menggalakkan orang Islam hafal Al-Quran, takut jadi lupa terkena dengan ayat ni. Sebenarnya salah faham tu. Kalau gitu sebab tu orang Islam jauh dengan Quran, sebab ditakutkan jangan dekati Quran. Jangan baca boleh tapi jangan hafal, takut lupa. Biasalah manusia ni bukan dia boleh ingat macam Imam Bukhari tu, macam Rasulullah sampai ke mati tu, boleh ingat sampai ke mati. Kita pakai ingatan kita macam tu, kadang-kadang lupa. Tapi pelajar-pelajar tahfiz jangan jaga seronok pula dengar. Oh tak apalah, lupa tak berdosa. Tu yang baca dalam Quran, baca ketika jadi imam sangkut-sangkut, tak apa, tak berdosa dia kata. Jangan jadikan satu alasan. Bila dah ingat, kena ingat sampai ke mati. Tapi ayat ini maknanya untuk orang kafir yang membiarkan ayat-ayat Allah didengari begitu sahaja tanpa diamalkan, tanpa diendahkan. Lalu balasannya Allah Ta'ala tak layan mereka pada hari kiamat, wa kadzalikal yauma tunsa. Dan yang demikian itu pada hari ini kamu pula dilupakan oleh Allah. Allah Ta'ala tak layan, tak memberi sebarang bantuan pertolongan kepada mereka dalam keadaan mereka memerlukan bantuan daripada Allah di padang mahsyar, dalam suasana yang menakutkan, matahari dekat dengan manusia. Jadi Allah Ta'ala tak layan. Dulu atas dunia dibaca ayat Quran pun kamu tak beriman, kamu tak percaya, kamu menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa man yahdillahu fahuwa muhtadi wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Wa man yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka dia telah memperolehi petunjuk, dia adalah orang yang diberi petunjuk. Wa man yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahum awliya'ahu min duni falan tajida lahum awliya'a min duni, maka sekali-kali kamu tidak mendapati bagi mereka seseorang yang diberi petunjuk dan diberi hidayah oleh Allah, maka dia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu wahai Muhammad sekali-kali tidak mendapati bagi mereka itu pembimbing, penolong selain daripada Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati, dan kami akan membangkitkan mereka pada hari kiamat ala wujuhihim, di atas muka-muka mereka. Apa maksud hadirin sekalian? Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang merangkak, dan ada yang ditarik di atas muka. Muka tersembam di atas tanah, di atas pasir, ditarik oleh malaikat bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab tu dikatakan wa ilaina turja'un, kepada kami kamu dikembalikan, kamu dipaksa kembali. Malaikat tarik atas muka dia tak nak pergi jumpa. Macam kambing kan, bila berlaku turunnya hujan kan, dia takut dengan air tu, dia cekam tanah, takut, terlalu takut.
Jadi manusia terlalu takut nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Diheret, dipaksa pergi bertemu dengan Allah. Diheret di atas muka-muka mereka, umya, dalam keadaan buta, bukma, di dalam keadaan bisu, wasumma, di dalam keadaan pekak. Sebab apa? Dulu buta daripada melihat kebenaran, tengok kebenaran ni tak ambil pengajaran, tak ambil peringatan. Mereka bisu daripada bercakap perkara yang benar, takut pada manusia lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pekak daripada mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, pekak daripada menerima kebenaran yang datang daripada Al-Quran. Bila dibaca ayat Al-Quran, tak nak dengar, lari. Yang ni kita takut, hadirin sekalian. Peringatan Allah Ta'ala, takut buta, dia bisu dan pekak. Dia bukan sahaja orang kafir yang tak nak dengar Al-Quran ni, kadang-kadang orang Islam sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis, dia jadi susah hati, dia jadi gelisah. Sepatutnya ciri orang beriman ni baca Quran, hadis, dia seronok kan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bila disebut nama Allah, gemetar hati. Dibaca ayat-ayat Quran, bertambah iman. Seronok dengan orang baca Quran. Ni ada orang sikit-sikit baca Quran, sikit-sikit hadis, dia susah hati. Orang awam tak perlu dalil, ikut sahaja. Dan ada di kalangan manusia, bila dia cerita akidah salah ni, dia tak nak dengar, susah hati, seolah-olah suatu ajaran baru. Tetapi ada sesuatu benda yang dapat memperolehi keuntungan kepada mereka ni, mereka guna juga perkataan salaf. Hari ni ada orang promosi qahwah salaf, qahwah salafi, saya tambah salafi, lazis jiddan. Qahwah salafi lazis jiddan, sangat lazat. Golongan salafi cukup orang tentang, tapi kalau sesuatu produk yang mereka keluarkan untuk tarik orang, mereka guna juga perkataan salaf, qahwah salaf. Jadi insya-Allah lepas kita mengaji akidah salaf ni, kita kena pula qahwah salaf. Baru segar mata kan. Malam ni kan mengantuk sikit. Lepas ni tuan-tuan akan dihidangkan dengan qahwah salaf. Tuan-tuan dah minum ke belum? Belum lagi? Lepas ni insya-Allah kita cari. Mungkin selepas pada ni pula orang akan buat keluar produk apa dia? Qahwah khalaf. Dia salah lawan lagi khalaf. Qahwah Asy'ariyah. Hari ni dah viral tuan-tuan. Mungkin sebahagian daripada kita tak tahu lagi. Jadi akidah salah orang tak apa nak ikut, manhaj salah pun orang tak apa nak ikut, tapi qahwah salah ni orang duk cari. Kok mana pun orang akan cari salah juga. Macam orang anti Wahabi, anti orang Saudi Mekah kan. Tapi bila nak pergi buat haji, nak umrah, pergi ke mana? Terpaksa kena pergi ke Mekah juga. Walaupun mereka anti kepada golongan yang disebut sebagai Wahabi, sebenarnya mereka itu adalah golongan salaf. Akidah mereka salaf, pegangan mereka salaf yang berasal daripada Nabi, para sahabat dan juga tabi'in. Itu pegangan golongan salaf. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dibangkitkan manusia itu dalam keadaan buta, bisu dan juga pekak. Buta daripada melihat kebenaran, bisu kerana di atas dunia mereka tak berani nak bercakap benda yang benar, dan mereka pekak daripada mendengar kebenaran. Ma'wahum jahannam, tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat neraka jahanam ini, kullama khabat, apabila api neraka itu jadi malak, maknanya kurang sikit lah, tapi panas, kurang sedikit kepanasan dia, zidnahum sa'ira, kami tambah lagi api yang menyala-nyala. Tetapi kita selalu dah baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang seringan-ringan seksa neraka itu seseorang yang diberi pakai kasut, kesan daripada kepanasan tapak kasut itu menggelegak sampai kepala. Malak ni pun sikit je, lepas tu ditambah lagi kepanasan dia. Dzalika jazaohum, yang demikian itu kata Allah, balasan bagi mereka itu, bi annahum kafaru bi ayatina. Hak ni yang kata orang kafir ni, yang lupa ayat Quran tu bukan dia lupa ingatan,
balasan dia siksaan, bukan lupa ingatan. Dia abaikan peringatan. Dia bukan lupa ayat Quran, tetapi memang dia tak percaya kepada ayat Quran. Kerana ditafsirkan di dalam ayat-ayat yang lain, zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina, kerana bahawasanya mereka telah kafir dengan ayat-ayat kami. Wa qalu wa idza kunna 'idhama wa rufata, dan mereka berkata, adakah apabila kami telah menjadi tulang dan rufata. Rufata ni benda-benda yang reput. A inna lamab'utsun, adakah kami boleh dibangkitkan? Orang kafir, bila Allah Ta'ala beritahu kepada mereka melalui lisan Nabi Muhammad SAW, manusia bila mati akan dihidupkan semula di hari akhirat. Mereka kata, wa qalu a idza kunna 'idhama wa rufata, kalau kami dah jadi tulang, mati tinggal tulang isi urat kita semua hancur. Wa rufata, sesuatu benda yang lebur, yang hancur. Macam mana inna lamab'utsun? Macam mana kami boleh hidup semula? Kami dah hancur. Dia tak percaya. Dia lawan Nabi. Dia buat raya buruk terhadap Nabi. Dia berjidal terhadap Nabi. Itu yang semalam kita sebut, yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Berdebat tanpa ilmu, yang ni dia larang. Hukum dah haram berdebat tanpa ilmu. Dia akan memesongkan fakta, memesongkan ayat-ayat Allah, memesongkan kebenaran sebab tak ada ilmu. Mereka berdebat dengan Nabi, macam mana bila kami dah jadi tulang ataupun sesuatu benda yang reput, a inna lamab'utsun, adakah kami akan dibangkitkan semula, khalqan jadida, jadi makhluk yang baru. Maknanya dia duduk dalam kubur dah hancur, macam mana di akhirat besok boleh hidup semula? Macam mana nak hidup? Kami dah hancur semua. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu nak kufur kepada Allah sedangkan kamu dulu mati? Allah Ta'ala sebut mati dulu, sebab manusia sebelum ditiupkan roh memang mati. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala lah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalan dia di atas dunia. Jadi dalam ayat-ayat yang banyak ayat Quran, Allah Ta'ala kata mati dulu, lepas tu kamu hidup, lepas tu mati pula, lepas tu dihidup pula di padang mahsyar. Jadi orang kafir ni tak percaya. Bagaimana kami boleh hidup semula? Kami menjadi makhluk manusia yang lain pula, baru, untuk dihisap segala amalan kami. Bagi mereka mati terus, tanpa boleh dihidupkan semula dan tidak berlaku hisap. Okey, terus. Keadaan yang berbeza itu adalah berdasarkan keadaan pegangan dan amalan mereka di dunia. Para rasul, nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid adalah merupakan golongan yang mendapat keistimewaan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh juga menurut kadar amalan masing-masing. Orang-orang yang kafir pula berada dalam keadaan yang menggerutkan. Segala apa yang berlaku itu menjadi sebahagian daripada balasan yang diterima masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, ada manusia yang muka mereka berseri dan ada bercahaya, ada pula yang terang dan hitam legam, kerana hati masing-masing disebabkan oleh kedukaan dan ketakutan yang mereka hadapi. Perkara ini dinyatakan dalam hadis yang dikemukakan di atas. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.